What is the point kau buat brand split kalau kau ada free agent yang boleh muncul dekat Raw ataupun SmackDown? Baik hantar dia orang pergi NXT je. Ataupun pisahkan daripada 4-5 orang yang lepas daripada SmackDown hari tu. 2 pergi SmackDown, 3 pergi Raw. Lepas tu ini semua perangai-perangai yang aku yakin tadi dah intro. So jom video kali ni kita straight to the point. Tapi sebelum straight to the point tu, be a cool guy, baik bagi thumbs up dekat video kali ni. Tak tekan lagi subscribe, make sure tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng, share bella butang subscribe. Sebelum aku nak sentuh pasal draft yang berlaku dekat Raw minggu ni, aku nak sentuh dulu pasal keanjingan yang terjadi selepas habis draft dekat SmackDown minggu lepas which is WWE umumkan beberapa superstar yang akan jadi free agent. Nak cakap apa pasal ni? Sebab aku rasa korang pun dah boleh tahu kot yang aku confirm sakit hati menyirap. Lagi-lagi kalau korang follow aku punya Instagram berita WWE 2.0, aku punya Instagram pasal wrestling tu, lagilah korang nampak betapa sakitnya hati aku nak umumkan berita tu. What is the point kau buat brand split kalau kau ada free agent yang boleh muncul dekat Raw ataupun SmackDown? Baik hantar dia orang pergi NXT je. Ataupun pisahkan daripada 4-5 orang yang lepas daripada SmackDown hari tu 2 pergi SmackDown, 3 pergi Raw. Kalau tak, memang tak gunalah buat brand split. Lepas tu ini semua perangai-perangai yang akan datang akan buat wildcard, super show ni semua start dengan benda macam ni lah. So seriously, lepas tahu pasal free agent ni, aku dah tak letak harapan apa-apa dah untuk brand split yang akan datang ni. Aku just fikir enjoy the product je lah. Nama-nama yang Mustafa Ali, Dolph Ziggler, Von Wagner dan juga Omos, diorang ni antara free agent yang diumumkan lepas SmackDown hari tu. Nampaklah diorang ni akan digunakan untuk nak menaikkan mana-mana superstar yang ada dekat Raw ataupun SmackDown. Hai, perangai lah. Baru cakap hari tu dekat video preview WWE Draft. Janganlah buat perangai macam ni. Dah buat. Dekat draft tambahan lepas habis SmackDown tu, kita nampak yang SmackDown dapat Hit Row dan juga Lacey Evans 2 je. Tapi Raw memang makan besar lah. Which is kita faham kenapa, sebab Raw 3 jam. So Raw dapat maximum male models, Dexter Lumis. Tak faham kenapa Dexter Lumis nak dipisahkan juga dengan Candice LeRae dan juga Johnny Gargano. Dexter Lumis, Candice LeRae, Viking Raiders, Apollo Crews, Chelsea Green, Sonya Deville, Natalya, Zoe Stark dan juga JD McDonough. So dekat sini Zoe Stark dan juga JD McDonough ni dipanggil daripada NXT untuk naik ke Raw. Untuk yang ni tak apalah, aku okey je. Tapi still untuk free agent tu So jom kita cover pula apa yang berlaku dekat Raw minggu ni, WWE Draft hari yang kedua. Dibuka lagi dengan Triple H macam apa yang kita nampak dekat SmackDown hari tu. Triple H kata apa yang kita tengok dekat SmackDown hari tu dah berjaya shook. Dia tak adalah kata berjaya, tapi dia kata dah pun shock the core ataupun shook the core. Kira macam dah mengejutkan core foundation of WWE. Kenapa aku tak rasa benda tu Ke korang dah rasa? Cuba korang share sikit kat ruangan komen. Takut aku ni taste tinggi sangat ke, mengada ke, banyak cekadak ke? Tapi seriously aku tak rasa pun yang core foundation tu dah digegarkan ataupun dah diterkejutkan sampai Triple H patut cakap macam tu. Dan sebelum dia umumkan rules dia tu, dia bagi tahu dululah yang Brock Lesnar free agent. First pick Rhea Ripley, predictable, tak ada masalah, Mami yang first. Tapi masalah dia, mana judgement dia yang lain? Sekalikan je lah membazir. Amalan syaitan. Seth Rollins didraftkan ke Raw. Korang tahu tak pasal rumours yang Seth Rollins ni antara nama yang mungkin akan jadi the new World Heavyweight Champion? Berita tu aku akan up dekat berita WWE 2.0. Oi, lupa tutup speaker. Berita tu aku akan up dekat Instagram aku, berita WWE 2.0. Tapi aku bagi tahu korang kat sini dulu. Untuk daripada segi boo dan juga cheer bila nama superstar tu didraftkan, aku rasa nampaklah yang brand split ni suasana dia tak strong mana pun. Draft ni tak berjaya bagi dekat penonton yang ada tu suasana draft dan juga brand split tu. Sebab diorang hanya boo dan cheer. Cheer pada yang diorang minat, diorang suka. Boo pada diorang tak suka. Patutnya kalau akulah, aku akan boo ataupun cheer pada keputusan draft tu sendiri. Oh, dia ni memang patut ke Raw, so aku akan cheer. Oh, dia ni tak patut ke SmackDown, so aku akan boo benda tu. So tu pandangan aku lah. Aku rasa boo dan juga cheer ni macam lebih go to apa yang casual fans nak buat, boo dan cheer. Paul Heyman sempat menganjing penonton. Dia kata
sesuai title tu, apa yang the new World Heavyweight Champion tu dipegang Roman Reigns. Nampak sangat WWE kreatif dan juga Paul Heyman ni nampak meme yang orang buat. Introduce title baru, Roman pegang. Introduce title baru lagi, Roman pegang. Booker T dengan bini dia present untuk draft pusingan kedua. Okey je. Tapi aku tak faham apa yang dia excited sangat sampai dia perlu menari tu. Lepas dia dah umum pun aku rasa macam aku tak faham apa yang dia excited. Kevin Owens dan juga Sami Zayn didraftkan ke Raw first kali. Diorang didraftkan selepas Charlotte Flair. Kau ada Sami Zayn dalam tu yang sekarang ni boleh kata macam hottest act dalam WWE. Kau letak dia bawah Charlotte padahal dia tu champion. Satu lagi yang kita boleh take note dekat sini, bila Sami dan juga Kevin Owens dah pergi ke Raw, maksudnya diorang berpisah lah dengan The Usos dan juga Roman Reigns Solo Sikoa. Tak ada lagi lah lepas ni kita tengok Sami Zayn nak terkejar-kejarkan si Jey Uso. So maksudnya bukan Sami Zayn lah yang akan kalahkan Roman Reigns kan. The Usos pergi SmackDown. Kan aku dah cakap dah dekat video yang lepas, kalau dia pergi ke SmackDown juga, baik sekali kan je dekat draft hari tu. Sebab Roman dengan Solo pun pergi SmackDown. Membazir. Amalan syaitan. Yang ni aku garu kepala sikit. Boleh pula si Latino World Order tu semua disekalikan. Rey Mysterio, Santos, Joaquin, Cruz del Toro, Zelina Vega pun dalam tu. Judgment Day nak pisahkan pula Mami dengan 3 orang, Dominic, Damien, Finn Balor. Latino World Order boleh pula gabung. Baguslah yang ni tak membazir. Tapi memang aku garu kepala lah. Sponsor Lemonade kali ni dah nampak dah dekat kaca TV. Bagus production team. Nak kena tegur dekat video lepas, baru nak take note. Dan bercerita pasal sponsor, video kali ni tak ada sponsor. Tapi kalau korang berminat, aku charge murah-murah je. RM20, RM30 promote brand korang. Berminat, DM Instagram aku. Link ada dekat ruangan description kat bawah. Bukan apa, RM20-30 tu kalau ada. Kalau korang tak hantar barang lah. Kalau korang bagi duit, kita bagi dekat editor. Sebab editor editkan cantik-cantik. Tapi kalau dapat barang, aku nak barang tu, aku ambil lah. Kalau aku tak nak, baru aku bagi dia. Aku ingat bila Shawn Michaels nak present the next draft tu, akan ada NXT yang dipanggil lah. Tapi tak ada, round tu tak ada NXT langsung. Women Tag Team Champion pergi dekat Raw. So apa akan jadi pada Women Tag Team punya division dekat SmackDown kalau ada? Entah. Aku still lagi tak tahu macam mana diorang boleh, apa yang diorang boleh buat lah dengan Raw dan juga SmackDown punya Tag Team Division yang Women. Asuka pergi ke SmackDown. So Asuka kena hadap Bianca Belair lagi lah. New Day diumum akan pergi ke Raw, tapi tak ada BE. Adakah sebab dulu diorang dah berpisah? Ataupun sebab BE ni pun tak ada possibility yang dia boleh bergusti lagi ataupun tidak kan. Walaupun kita dapat news yang dia punya progression is going well, tapi jangan terkejut lah kalau one day BE kata dia terpaksa bersara. Yelah, macam Edge juga. Silap langkah lagi je, boleh berkesudahan dengan kerusi roda seumur hidup. Aku rasa agak annoyed bila komentator ni tak habis-habis puji segala keputusan draft yang dah dibuat. Seolah-olah dia orang menggambarkan segala draft yang berlaku tu sempurna. Kecuali satu je bila Corey Graves duk komplain pasal Rick Books pergi ke SmackDown. Bukan dia komplain, dia suka benda tu. Selebih daripada tu, diorang melobi habis. Macam sempurna sangat draft tu. Tak tahu, aku rasa annoyed lah. Masa Jimmy Uso lawan dengan Matt Riddle, kesian Jey Uso. Diperbodohkan macam tu je. Bukan Jey Uso lah yang diperbodohkan. Referee yang diperbodohkan, Jey Uso yang jadi mangsa. Trish Stratus didraftkan ke Raw. Yang ni tak free agent pula. Kalau dia pergi ke Raw, Lita campak mana? Sebab bila diorang umum draft yang dah habis tu pun, tak ada Lita. Ke Lita ni diorang gunakan semata-mata nak bantu set up Becky dengan Trish. The Miz masam benda. The Miz macam biasa. Mungkin masam ialah masam kan, tapi The Miz macam biasa jadi mangsa. Kali ni kepada Shinsuke Nakamura. Pretty Deadly diumum akan pergi ke SmackDown dalam draft kali ni. Aku tiba-tiba nak questionkan satu benda lah. Logik Tang panggil NXT Superstar ni naik ke main roster, dia punya call up dia. Okay, kau bayangkanlah kalau kau yang in charge Raw tu ataupun kau yang in charge SmackDown tu kan. By logic, kenapa kau nak Pretty Deadly? Kenapa kau nak hari tu ada apa? Isla Dawn dengan Alba Fire. Kali ni pun ada Cameron Grimes lagi. Cameron Grimes yang tak pernah jadi NXT Champion. Walhal kau boleh je nak draftkan Braun Breaker. Umum Grayson Waller awal-awal. So aku tak nampak logik. Kononnya macam ada someone yang make decision nak pilih superstar daripada NXT ni, tapi kau tak pilih Braun Breaker. Kau boleh pilih Carmelo Hayes. Kenapa tak boleh? Indy Hartwell boleh. So aku rasa daripada segi call up NXT punya superstar, tak berapa logik lah dekat draft kali ni. Sebab
Macam aku cakap tadi lah, kau boleh go for that big name, Tyler Bate. Kenapa tak go for them? Kau go for yang smaller name. Maksudnya orang yang in charge tu tak opportunist. Ini dari segi logik lah. Tapi kita faham lah kenapa WWE buat macam tu. Sebab nak panggil dia orang ni naik ke main roster. Tapi at least bagilah nampak macam logik sikit. Walaupun dah plan. Itu pandangan aku lah. Tengok aku dah cakap, muka tak reti bersyukur. Banyak cekadak Segmen promo Judgment Day. Kemain laju lagi Damian Priest duk cakap Mexico. Kalau aku in charge kreatif, aku akan buat satu scene di mana time JBL nak keluar pegang keputusan draw tu, dia terserempak dengan Baron Corbin. Lepas tu Corbin tanya, ada tak nama dia dekat situ? Lepas tu JBL gelak lah, confirm lah tak ada. Bila Women Champion nak switch title, bila Bianca nak bagi dekat Rhea, Rhea nak bagi dekat Bianca, maybe dekat SmackDown, maybe dekat Backlash. Diorang pilih Rick Boots over Elias. Ya, aku tahu Elias lepas tu pergi mana, aku tahu. Tapi, dan aku faham juga, diorang buat benda tu daripada segi story, supaya lepas ni boleh buat feud maybe antara Rick Boots dengan Elias. Tapi, kau pilih Rick Boots dulu. Logik tak ada. Cameron Grimes akhirnya naik ke main roster. Satu call up yang dah lama dinanti-nantikan. Dan dua superstar yang hari tu aku kata dekat video lepas, aku cakap diorang dah patut dah pun naik ke main roster. Lama dah. Kaden Carter dan juga Katana Chance. Diorang pun dipanggil juga. Walhal diorang patut lawan dengan Alba Fire dengan Ayla Dawn, which is kita ingat dekat match tu lupa silent yang ni pula. Kita nak buat video kan. Which is kita ingat dekat match tu Alba Fire dengan Ayla Dawn akan drop the title, Katana dan juga Kaden ni akan kekal dekat NXT. Tapi tak, diorang pun naik ke main roster. Cuma diorang pergi ke Raw. Alba Fire dan Ayla Dawn pergi ke SmackDown. So ada kemungkinan kat sini mungkin Alba dengan Ayla akan kekal. Women Tag Team Champion tu diorang bawa ke SmackDown. So SmackDown ada Women Tag Team Champion diorang sendiri. Dan Raw Women Tag Team Champion tu Liv dan juga Raquel, diorang akan jadikan tu Women Tag Team Champion yang untuk Raw lah. So maybe akan ada pertukaran nama ataupun design title. Jangan gabung lah, tak brand split lah. Hopefully diorang akan tambah jugalah Women Superstar lagi, supaya Women Superstar punya roster tu padat dan diorang boleh create genuine tag team, supaya tak ada pakai sumbat semua tag team ni untuk feud dalam Tag Team Championship. Lagi sekali, good decision by bring up Kaden Carter dan juga Katana Chance. Long time overdue. Long time overdue, long time due. Oh my English. Adik pandai cakap English tak? Pandai. Cuba cakap. English. Ending untuk Raw kali ni, dah lah ending habis macam tu je. Tak habis-habis ending Bloodline, Sami, KO, Riddle. Tapi kali ni duk tunggang Seth Rollins. Aku rasa sekarang ni ending Raw dan juga SmackDown tiap-tiap minggu macam ending yang tak matters, tak penting. Sebab ending tu jugalah tak signifikan untuk dibawa ke next show. Kecuali last hari tu bila Brock dengan Cody lah. Satu lagi persoalan kat sini, apa akan jadi dengan Tag Team Champion untuk yang lelaki? Sebab dua-dua title tu Sami Zayn dengan Kevin Owens pegang. Aku rasa boleh je diorang gabungkan that title. Sami dengan KO gabungkan title tu jadi satu design yang baru. Dan SmackDown create diorang punya Tag Team Champion yang baru. Dan aku rasa better buat macam tu. Diorang akan announce benda tu dekat SmackDown lepas Backlash, supaya boleh tariklah sikit rating. Sebab ada new championship yang akan diumumkan dekat SmackDown tu. Bawa lah balik design lama weh. World Tag Team Champion ke SmackDown Tag Team Champion yang dulu. Lawa tu lagi daripada yang sekarang. Untuk aku, Raw kali ni tak ada best moment. Serius. Untuk worst moment, yang ni aku confused. Aku tak tahu nak pilih mana satu. So kau boleh get the picture kan, Raw kali ni macam mana untuk aku. And then macam biasa dekat Raw Talk, dia orang umumkan lagi draft tambahan. So kita cover sekejap dekat sini. SmackDown dapat Tamina dan juga Grayson Waller. Bagus, Grayson Waller dah boleh naik ke main roster dah. Dia sangat superb dekat NXT. Aku minat gila dia. Tapi aku tak faham kenapa dia tak dapat spot yang macam diumum dekat Raw punya show tu. Dalam pusingan round keberapa tu umumlah dia, daripada kau membazir spot Judgment Day di usus Bloodline tu semua. Ataupun Cameron Grimes, aku rasa better Grayson Waller daripada Cameron Grimes. Rick Books tu pun aku rasa better umum Grayson Waller. Rick Books tu dekat draft tambahan ni lah. Tak apalah, tak kisahlah, benda dah berlaku. Better kita move on je lah. Raw lagi sekali makan besar lah, sebab tangki 3 jam kan nak kunyah. Nikki Cross, Dana Brooke, Angel Garza, Humberto Carrillo, Akira Tozawa, Piper Niven, Zayali, Tegan Nox, Emma dan juga Riddick Moss, Odyssey Jones daripada NXT. Aku rasa dia patut duduk lama lagi kat NXT kot. Boleh jadi next contender untuk NXT North American Champion. Indus Sher dan juga Jinder Mahal. Okey, yang ni boleh mempadatkan lagi
tag team division ataupun faction dekat dalam main roster lah, dekat lagi-lagi dekat Raw yang 3 jam. So aku rasa okey je Indusher dengan Jinder Mahal. Walaupun Indusher tak menang lagi tag team champion dekat NXT kan, tak apalah. Dan satu lagi nama yang aku agak kecewa, kenapa nama dia dekat draft tambahan. Nama ni patutnya dekat main show punya draft. Johnny Gargano. Instead of Rhea Ripley dengan Judgment Day tu dipisahkan, kau boleh letak Johnny Gargano kat situ, Candice LeRae, Dexter Lumis sekali. The Way, satu family tu sekali. Nak panggil Indy Hartwell sekali. Janganlah membazir macam ni. Lepas tu Johnny Gargano, aduh kesian Johnny Wrestling. Ingatkan naik main roster akan kena push, tapi di push ke supplementary draft. Aku pun tak tahu the word lah. Dan macam biasa, mesti ada F agent ni. Dah macam mencarut. Kali ni kita ada Baron Corbin, Shelton Benjamin dan juga Cedric Alexander, Elias dan juga Zion Queen ni dah macam Von Wagner lah. Daripada NXT jadi free agent. Dan selebihnya itulah Corbin free agent. Tak laku dah Mamat ni. Dah malas nak cakap pasal free agent, dan dah malas dah nak cakap lagi dah pasal video kali ni. Ini pun dah nak 25 minit dah total Raw shooting. Total Raw, video Raw bukan Raw punya show. Dah nak 25 minit, aku dah penat. Itu je lah untuk video kali ni. Masuklah outro. So guys, thank you layan video ni sampai habis. Kita jumpa dekat next video. Dah habis dah pasal draft, tak cover lagi dah code. Pasal draft, code lah kan. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. Terima kasih datang lagi. Mother Father.